Yang keempat, daripada di sini katanya apa yang dia sayang dia kekalkan. Ini yang dilakukan ramai oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau tuan-tuan tengok cerita satu hari, seorang miskin keluarganya datang bertemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni ada jiran. Jiran saya ni dia kaya. Dia ada tanah luas. Tepi gelanggang tanah dia ni dia ada satu pokok dengan rumah saya. Dan pokok itu di mana dahan tu ataupun kita kata cabang tu masuk dalam rumah saya, kawasan saya. Dan buah tu ranum hebat. Saya bingung sangat Rasulullah. Boleh tak Rasulullah minta dengan dia? Dia beri kat saya sepohong saja. Sepohong. Maka baginda SAW untuk dapat syafaat begitu, ajak dia panggil dan mintalah awak syafaat. Dia kata minta maaf ya Rasulullah, saya tak mahu. Itu hak saya. Rasulullah kata kalau tak mahu pahala tak apa je, tak mahu. Akhir sekali Rasulullah kata kau nak jual, tak mahu jual. Tak mahu jual, tak maaf. Dan ni kawan ni anak-anak dia tengok tidak. Akhir sekali apa yang dibuat Rasulullah SAW buka tender, open tender. Rasulullah kata siapa yang dapat bagi pohon ini kepada lelaki tersebut, falahu nakhlatun fil jannah, dia ada pohon kayu dalam syurga. Ini Nabi kata khas, kita tak boleh hanya cakap macam tu. Nabi tak apalah. Baik, bila dia cakap macam itu, maka salah seorang sahabat Nabi yang kaya, namanya apa? Abu Dahdah rahimahullah. Abu Dahdah dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, tender tu terhad limit ke atau umum? Nabi kata umum. Siapa-siapa dia tak boleh. Dia pergi rumah lelaki tersebut. Dia kata, wahai saudara, pokok kamu sebatang tu yang berada yang Nabi cakap tadi tu nak jual? Tak mahu. Kalau aku nak beli, mu nak jual, aku nak beli dengan satu offer yang luar biasa. Kau pernah tak tanah kebun tunggu aku di satu tempat yang di bandar Madinah? Dia kata dengar. Dan kau tahu tak pohon tunggu aku batu baik? Dia ada dia macam dia dengar lah, ada gigi lompat, ada yang dia kata dia. Kau tahu tak kebun aku tu dijaga dengan baik, dengan rumahnya, dengan sungainya, airnya yang di air. Kau tahu tak? Tahu. Dia kata, aku nak beli sebatang pokok tu dengan semua kebun aku tu dan aset-aset dia mu dapat. Kalau dia kata kalau dia tak masalah lah, itu sebatang dia. Jadi tak apa aku beli. Tuan-tuan tahu, kawan ni pun pergilah bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, pohon kurma tu adalah milik aku. Maka aku sedekahkan kepada lelaki yang minta. Kata Anas bin Malik yang merawikan, dia kata Nabi bila dengar macam tu, Nabi sebut Rabiha Abu Dahdah, Rabiha Abu Dahdah, Rabiha Abu Dahdah. Lepas lama Rabiha Abu Dahdah. Jadi dalam majlis tu hari tu sebut Abu Dahdah. Abu Dahdah baik, untung besar, laba besar, semua. Tak apalah. Tapi Abu Dahdah pula macam mana? Dia nak balik. Bila dia pulang ke rumah ni rumah orang besar juga lah. Jadi pagar tu tinggi, pagar kebun. Sampai depan pintu pagar, dia dengar anak dia dengan isteri dia, anak-anak dia sedang main luar rumah. Style orang kaya lah, main luar rumah, main suka-suka je. Dia pun susah hati, ya Allah, nak royak macam mana. Nak bagi tahu, dia pun kata kepada isteri, wahai umat Dahdah, keluar kita. Isteri dia kata, kenapa? Wahai Abad Dahdah, dia kata, saya telah jual aset kita ni semua. Maka suami isterinya kata, jual kepada siapa?
Dia kata jual kepada Allah. Tuan-tuan, isterinya faham. Bila cukup jual pada Allah ni, terus keluar. Kalau kita dah berapa banyak mendapat untung. Berapa banyak mendapat untung. Dia kata jual, faham. Cari hak faham. Kalau duduk lagi faham kan. Tak faham, dia kaya ni susah. Bukan orang perempuan, lelaki pun tak faham. Kata-kata baik, kelajuk. Dia baik ni jangan kelajuk. Kalau kelajuk, kelajuk. Payah orang nak ni. Tuan-tuan tahu, yang paling kita rasa terkesima, sedihnya, masa keluar tu, si anak ni pegang setakat. Pegang setangkai waktu. Waktu kan dia ada banyak setakat. Dia pegang setakat waktu. Maka pedagang ambil setakat ni, wahai anakku ni bukan Pak Tutu, dia campur balik dalam tu. Dia keluarkan daripada mulut anak dia hak baki sikit tu, buang. Kata orang, takkan sampai itu. Tengok. Tapi orang macam ini, sebab dia tahu nilai di sisi Allah cukup besar. Inilah hebat mereka yang orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya, yang keempat, sesungguhnya aku lihat ramai manusia bermegah dengan harta kekayaan, nasab, keturunan dan kemuliaan, sedangkan semuanya tiada nilai. Lantas aku lihat firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu daripada kalangan laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Justru aku beramal untuk bertakwa supaya aku mulia di sisi Allah. Tengok di sini Syekh Hatim Al-Asram tahu, dalam hidup kita sedang menuju kemuliaan. Ya, dalam ilmu manusia reflect ikut psikologi. Manusia dia perlu pada 4 hal. Yang pertama, dia perlu kepada kekayaan. Yang kedua, dia perlu kepada kemuliaan. Yang ketiga, dia perlu pada kekuasaan. Yang keempat, dia perlu kepada kehormatan. 4. Kadang-kadang kita fikir pelik. Kita tengok orang tu kaya ataupun orang tu pangkat besar, apa benda lagi dia nak? Kita tak faham. Sebab bagi kita, dah kaya dah dapat 40,000 sebulan, tak apa dah, tak ada apa dah. Likit dia mari pondok mayang, subhanallah, alhamdulillah, mama dia orang ngajar dia mayang sunnah sikit, subhanallah, jalan tu, tak sunnah itu. Tapi mereka ni tidak macam tu, tuan-tuan. Sebab mereka akan tahu bahawa pentingnya kuasa, pentingnya kaya, pentingnya kehormatan. Sebab bagi mereka ni ubah. Jadi yang ini sudah menjadi biasa. Sebab itu mereka akan cari. Mereka akan cari. Semuanya nak dimuliakan. Orang tengok hebat dan mulia. Jadi aku berfikir kata Hatim Al-Asram, bila bertembung dengan ayat Al-Quran Al-Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Bukan di sisi makhluk, di sisi Allah. Sebab di sisi makhluk kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia naik. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari yang kita putarkan antara manusia, ada naik, ada turun. Ada yang okey, ada yang tak. Ini biasa manusia. Jadi yang kita nak di sisi Allah, macam mana orang yang paling mulia di sisi Allah? Ialah orang yang paling bertakwa. Kita nak cari kemuliaan dengan manusia, tak habis. Orang ni puji kita, orang ni puji kita, orang ni kata kat kita macam-macam. Tapi kalau kemuliaan di sisi Allah, semua orang. Sebab Allah akan jinakkan hati-hati manusia untuk puji. Sebab apa? Sebab dia baikkan dia mulia di sisi Allah. Jadi mulia di sisi Allah inilah sebagai kemuliaan.
Bila mulia di sisi Allah, dia tak akan jadi mulia di sisi Allah. Dia akan mulia di sisi mereka. Dia tak akan jadi mulia di sisi mereka. Dia akan mulia oleh penghuni langit. Dia tak setakat tu, dia akan merebak kepada penghuni bumi kesemua nikmat. Kadang-kadang kita tengok figure dulu. Kita ambil Uwais Al-Qarani. Al-Qarani, macam kita bukan Qarni, Al-Qarani. Uwais Al-Qarani bukan orang kaya, miskin, orang yang dalam keadaan tak ada, tapi dia sampai sekarang. Orang kaya zaman dia mana kita tengok? Dia tengok tokoh-tokoh yang lain, Abdul Qadir Jailani. Ada sahabat tadi datang tunjuk Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ummiyah, macam mana pendapat dia, streetnya pada agama Allah, pada kefahaman dia dan sebagainya. Kita tengok Abdul Qadir Jailani, kenapa mulia dia? Kerana takwa. Kita tengok Imam Al-Ghazali, walaupun ada lagi orang yang lebih berkuasa, lebih kaya pada dia zamannya, tapi dia sampai sekarang ini. Kenapa? Kerana dia takwa kepada Allah. Jadi takwa kepada Allah ini memang merupakan satu hal yang cukup penting. Jadi kalau bermegah dengan semuanya ini, maka sifatnya adalah sementara. Bahkan kadang-kadang tuan-tuan, kita boleh tengok zaman sekarang Allah bayar cash, mereka ni jatuh bergudung dalam masa sekejap. Saya hari ini, besok jatuh miskin. Mulia hari ini, jatuh. Banyak jatuh. Satu kisah yang disebut oleh Ibn Abbas, salah seorang pensyarah kepada kitab-kitab. Ibn Abbas menceritakan macam mana ada seorang lelaki itu kaya. Dia pergi ke Mekah. Ini cerita zaman dulu, orang Arab, orang lain. Dia pergi ke Mekah, dia tawaf Kaabah. Bila tawaf Kaabah, bodyguardnya ni halau orang, tolak orang. Jadi dia tawaf boleh belenggak. Kayu besar. Orang semua tengok, semua menikus. Jadi orang punya lah menikus. Lepas dia tawaf. Kata seorang yang hadir dalam masjid, saya duduk di masjid di Mekah, sewa rumah. Jadi tiap-tiap waktu saya pergi ke masjid, tiap-tiap waktu saya. Satu hari, sedang saya pergi ke masjid, saya tengok seorang lelaki sedang dekat situ. Saya rasa muka dia macam familiar, macam kenal. Saya pun pergi ke awal tu, saya hendak muka dia, nak ingat memori ini. Lalu dia teringat kepada orang besar yang sedang tawaf dulu, masa tawaf. Dia kata, awak ni orang besar? Dia kata, ya. Dia kata, ya. Bila dia kata, ya, lalu kawannya terkejut. Kenapa dulu dia tegak dengan bodyguardnya dengan ni? Dia kata, tak kala aku takabur di rumah Allah terhadap makhlukullah hamba Allah, maka Allah kasih Allah. Tengok, Allah bayar cash. Tapi berapa ramai orang yang man tawadha'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadha' kepada Allah Taala, makin lama makin mulia, makin lama makin mulia. Ini dia. Jadi rupa-rupanya takwa lah sebagai satu perkara yang amat penting. Zaman sekarang, krisis yang berlaku pada kita, macam mana nak menjadikan kita ni takwa. Jadi takwa ni orang kata payah kan. Adakah kita sebut aku takwa pada Allah? Begitu? Bukan. Aku takwa pada Allah itu lafaz yang nas menyuruh ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Jadi paling baik kita ambillah tafsiran yang dibuat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali kata at-taqwa, takwa itu ialah al-khawfu minal jalil, rasa takut pada Tuhan yang Maha Kuasa. Takut kepada Allah. Bila sebut Allah, rasa takut. Kemudian wal amalu bitanzil, beramal dengan Quran. Nas, ada kata ayat Quran, kita beramal, kita tengok, kita dengar Allah. Sebab Quran ni pelik tuan-tuan, makin kita tengok, makin kita dengar, makin kita faham, makin Allah akan buka macam-macam pengalaman apa yang Tuhan. Yang ketiga kata Nabi, kata Sayyidina Ali, waridha bil qalil, redha dengan sedikit. Apa yang kita dapat tu lalu kita alhamdulillah.
Kalau kita tengok orang kedua pada kita ramai lagi yang merempak, menggandung ramai lagi. Tapi kita alhamdulillah Allah beri rezeki. Maka kata ulama, kalau siapa yang dapat rezeki lebih, itu bonus lagi. Bonus lagi. Rezeki Allah. Dan yang keempat sekali ialah wal istiqdad yaumil wahid. Kita buat persediaan untuk hari akhirat kita. Macam mana kita dalam kubur boleh jawab tak? Soal kita nanti marrabbuka. Walaupun soalan itu bocor, jawapannya bukan jawapan hafazan. Jawapannya dua. Pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Itu je. Yang beramal soleh tapi tak mahu. Beriman dah tapi tak beramal soleh, jadi tak ada jawab. Beriman dan beramal soleh. Maka dapat jawapannya. Ini takwa. Dan takwa inilah yang hendak dipahami bahawa orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah.